yang perlu kita jelas. Yang pertama adalah perkataan Imam Tahawi bayan. Dan saya telah nyatakan bayan itu adalah lawan kepada ijmal. Dan bayan itu maknanya tafsil. Dan mengapa perkara ini ditegaskan di awal mukaddimah? Untuk mengelakkan daripada cubaan mentakwil perkataan Al-Imam At-Tahawi. Jadi khulasahnya, bila Imam Tahawi kata bayan, maka maksud dia adalah annahu yakfil mar'a idza i'taqadahu, fama nafahu fahuwa manfiyun an indahu, wa ma athbatahu fahuwa muthbatun indahu. Apa maksud dia? Bayan itu annahu yakfil mar'a idza i'taqadahu, fama nafahu fahuwa manfiyun indahu, wa ma athbatahu fahuwa muthbatun indahu. Jadi maksud bayan ini adalah memadailah bagi seseorang apabila dia iktiqad. Iktiqad apa? Apa yang ditulis dalam buku ni, iaitu apa yang Imam Tahawi nafikan, maka perkara itulah yang dinafikan di sisinya. Dan apa yang beliau isbatkan, maka perkara itulah yang diisbatkan. Faham kan? Maksudnya nanti kita akan jumpa ada syarahan-syarahan lain. Imam Tahawi nafikan sesuatu, lalu mereka kata dak, maksud Imam Tahawi ni macam ni. Walaupun zahir matan ni dia nafikan kulli, nafikan secara umum, tapi bukan umum. Sebahagian je dinafikan, yang lain dia tak nafikan. Itu dipanggil takwil. Faham? Apa yang dalam matan ni yang zahirnya beliau nafikan, maka memang perkara itu dinafikan. Contoh yang akan sering diangkat ialah dalam masalah beliau telah menafikan Allah Ta'ala ini mempunyai hudud dan mempunyai jihah, arah. Faham? Allah mempunyai arah, disebut dengan jelas dalam matan. Maha tinggi Allah daripada sempadan dan juga jihad. Maka ada pensyarah bagi kita ni, dia kata tak, maksud jihad ni begini, bukan makna arah kiri kanan. Itu yang kita cuba elakkan. Dengan permulaan kita ini dah ada keterangan daripada Imam Tahawi, hadza bayan. Ini adalah penjelasan. Benda yang dalam ni semua jelas. Faham? Apa yang kamu tengok pada zahirnya macam itulah. Apa yang saya nafikan memang begitulah etikadnya. Dan apa yang saya isbatkan begitulah. Faham? Okey. Itu pertama, bayan. Yang kedua ni akidah. Yang ketiga ahli sunnah wal jamaah.
Jadi akidah ni dia datang daripada perkataan aqada. Dia datang daripada perkataan aqada. Jadi aqada ni makna apa? Aqada ni kan maknanya rabata, mengikat. Dia datang daripada makna dia datang daripada makna aqada. Dia adalah istiqaq daripada aqada. Dan aqada ini pula dia maknanya rabata, iaitu mengikat. Mengikat. Jadi dia adalah fa'ilah dengan makna maf'ul, yang diikat. Faham? Yang diikat. Dia adalah fa'ilah dengan makna maf'ul, seperti mana qatil dengan makna maqtul. Faham? Belajar dalam ni, yang diikat. Jadi apa maksud dia? Iaitu akidah ni adalah ma yu'taqadu, bukan. Akidah ini adalah kita ambil dia punya makna lurah dulu. Makna lurah itu adalah al-ma'qudatu allati 'uqida 'alayha al-qalbu wa 'uzima bil qasdil baligh. Kan kita kata tadi dia datang daripada makna qatil dengan makna maf'ul. Jadi apa maksud diikat? Apa maksud diikat? Diikat dengan kejap, dengan ketat. Iaitu dia kata akidah ini al-ma'qudatu allati 'uqida 'alayha al-qalbu wa 'uzima bil qasdil baligh. Al-ma'qudah allati 'uqida 'alayha al-qalbu wa 'uzima bil qasdi al-baligh. Jadi bila disebut akidah ni adalah al-ma'qudah, perkara-perkara yang diikat ke atasnya akan hati. Maknanya hati diikat atasnya. Dan diazamkan akan dia, diazamkan dengan qasad yang bersangatan. Faham? Macam satu orang dia baru rasa nak buat, dia berat nak buat, dan kita tahu dia punya martabat dia. Tapi bila dia cekal untuk buat benda tu, baru dipanggil azam. Jadi akidah ni benda yang orang itu cekal dalam pegangan dia, baru dipanggil i'tiqad. Sebab tu kita panggil pegangan kan. Contoh dari segi bahasa, bila dikatakan i'taqada fulanun kadha, bila dikata segi bahasa, telah beriktiqadlah oleh si fulan akan perkara itu. Apa maksud dia? I'taqada fulanun kadha, telah beriktiqadlah oleh si fulan akan perkara itu. Apa maksud dia? Idza irtabata alaihi alqalbu wa azama azimatan muhkamatan. Bila disebut i'taqada fulanun kadza, apa maksud dia? Maksud dia iza irtabata alaihi alqalbu wa azama azimatan muhkamatan. Bila disebut dalam bahasa Arab si fulan telah i'tiqad perkara itu, bila tu kita akan guna ayat ini, iaitu bila telah terikat hatinya dengan benda tu, dan dia telah berpegang, berazam dengannya dengan azam yang kukuh, cekal hati dia pendirian pada perkara itu sungguh-sungguh,
maka barulah perkara itu dipanggil i'tiqad. Okey. Jadi i'tiqad ni itu daripada segi bahasa lah. Segi syarak pula. Segi syarak ni, akidah ni adalah hiyal ahkamu al-maqsudu at-tasdiqu biha li dhatiha. Hiyal ahkamu al-maqsudu at-tasdiqu biha li dhatiha. Ini macam contoh kan, kita belajar dalam waraqat. Apakah ta'rif fiqh? Al-ahkamu al-syar'iyyatu allati tariquha al-ahkamu al-amaliyyatu allati tariquha al-ijtihad. Faham? Bila disebut fiqh, dia hukum, tapi hukum bangsa amal. Maksudnya anggota kita yang buat. Faham? Contohnya solat. Hukum kena solat ni siapa yang buat? Hati ke badan? Badan kan? Hukum kena puasa badan, haji badan, umrah badan. Sebab tu fiqh ini dipanggil al-ahkamu al-amaliyah, amal. Faham? Tapi akidah ni adalah al-ahkamu al-maqsudu at-tasdiqu biha li dhatiha. Al-ahkamu al-maqsudu at-tasdiqu biha li dhatiha. Hukum-hukum yang diqasadkan akan membenarkannya bagi zatnya. Maksudnya maksud hukum itu adalah kita kena benarkan benda tu. Hukum ni kita belajar dalam ilmu mantik kan. Hukum ni ada dua. Pertama ijab, yang kedua salah. Isbatu syai'in li syai'in atau salbu syai'in an syai'. Itu hukum. Dua je. Sama ada positif, negatif. So dalam akidah dua dia. Isbatkan sesuatu, nafikan sesuatu. Nafi, isbat. La ilaha, nafi, illallah, isbat. Faham? Itulah khulasa akidah. La ilaha, dia ada nafi, illallah, di isbat. Jadi bila dalam akidah ni kita kena i'tiqad, isbatkan sesuatu yang kita kena isbatkan, dan kita kena nafikan sesuatu yang kita kena nafikan. Dan tuntutan akidah ni adalah dilatih. Faham? Okey, sambungan tadi tu, wala yubna 'alaiha al-'amalu li dhatiha bal hiya syartun li tashihi al-'amal. Wala yubna wala yubna 'alaiha al-'amalu li dhatiha bal hiya syartun li tashihi al-'amal. Jadi akidah ini tidak dibina atasnya amal li zatiha. Bahkan dia adalah syarat mensahkan amal. Jadi dalam ta'rif ini dia telah sebut dan telah menyinggung perkara yang merupakan pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengok pada perkataannya, wala yubna 'alaihal 'amalu li zatiha. Tidak dibina atasnya, atas akidah, akan amal li zatiha. Maksudnya amal ini dia bukan dia bukan juzuk bagi akidah seperti mana pandangannya Khawarij, Mu'tazilah. Mereka kata iman ini, iman, juzuk iman 3. Iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Al-iqraru al-iqrar bil lisan wal amalu bil arkan wat tasdiqu bil janan. Ingat?
At-tasdiqu bil janan, al-iqraru bil lisan. Janan ni hati. At-tasdiqu bil janan, al-iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Al-amal bil arkan, beramal dengan arkan ni maksudnya jawarih. Jawarih maksudnya anggota. Beramal dengan anggota badan ni syarat sah iman. Faham? Siapa yang dia kata beriman tapi tak solat, dia tak ada iman. Faham? Kafir. Syarat sah iman kena solat. Syarat sah iman kena puasa. Syarat itu Mu'tazilah. Faham? Khawarij. Sebab itu dia hukum apa, orang yang buat dosa besar ni kafir kan. Fasik. Dia tak panggil kafir, dia panggil fasik. Kufrun duna kufrin. Bila kita kata kamu kafir kamu orang Islam, kata kami kata tak kafir, kami kata fasik je. Habis yang fasik ni masuk syurga tak? Tak masuk syurga langsung. Tak masuk syurga langsung. Itu orang kafir lah. Faham? Sebab Allah Ta'ala bahagikan ke akhirat manusia dua je. Sama ada kekal dalam neraka selama-lamanya, kekal dalam syurga selama-lamanya. Mana ada orang yang dia dua je. Jadi orang yang kekal dalam neraka selama-lamanya adalah orang kafir. Orang yang kekal dalam syurga selamanya orang Islam. Ada ketiga pula golongan, namanya fasik. Jadi kalau sekadar nama je beza tapi masir dia sama, kafir lah tu. Faham? Itu golongan ni. Jadi wala yubna 'alaiha al-'amalu li zatiha bal hiya syartun li tashihil 'amal. Akidah ni adalah syarat sahnya amal. Betul lah. Faham? Kalau satu orang tu dia semayang tapi dia kafir, akidah dia adalah akidah yang tak betul. Maka tak sah lah. Faham? Tak sah lah amalan dia. Okey. Al-Imam Adud, ni nama ulama ilmu kalam ni, Al-Adud, Mawaqif. Kita akidah tinggi sekali apa? Syarhul Mawaqif. Itu pening apa sih? Itu ilmu kalam. Untuk jadi orang beriman tak perlu baca kitab tu. Faham? Jadi ahli kalam. Itu banyak hujah-hujah. Jadi kata Al-Allama Al-Adud, beliau kata al-muradu bil aqaid ma yuqsadu bihi nafsul i'tiqad dun al-amal. Ni lagi ringkas ayat ni. Ayat ni lagi ringkas. Akidah ni apa? Ma yuqsadu bihi nafsul i'tiqad dunal amal. Macam contohlah kita kata tahu tentang sembahyang itu bukan maksud. Ilmu tentang sembahyang bukan maksud. Yang dimaksudkan adalah sembahyang. Faham? Ilmu tentang sembahyang duduk dalam hati kan? Ilmu tahu tentang sembahyang ni duduk dalam hati. Tapi tahu tentang sembahyang ni bukan maksud. Maksud daripada tahu tentang sembahyang ialah mengamalkan maklumat tu. Tapi akidah lain. Tahu tentang Allah itulah maksudnya. Faham? Itulah maksud dia. Itu yang dimaksudkan daripada ibarat ma yuqsadu bihi nafsul i'tiqadu dunal amal. Bila disebut begitu, bila disebut tentang akidah ni disebut ma yuqsadu bihi nafsul amal, ma yuqsadu bihi nafsul i'tiqad dunal amal. Jadi kalau kita nak mudah faham, kita buat bandingan dengan contoh solat tadi. Maklumat tentang solat. Jadi tahu tentang solat, tahu tentang solat itu wajib bukan maksud daripada syariat. Maksud daripada syariat kamu solat lah, amal tu. Maksud dijelmakan dalam bentuk amal. Faham?
Tapi tuntutan akidah ni, tahu tentang itu di i'tiqad hati. Faham? I'tiqad tentang perkara itu. Contohnya orang tu dia i'tiqad sembahyang itu wajib. Maka segi syariat itu bukan maksud. Maksudnya kamu jelmakan dia. Kamu jelmakan dia dalam bentuk amal. Okey. Jadi daripada definisi akidah ini, dia dah boleh menghalang daripada akidah Khawarij. Faham tak? Bila kita faham definisi akidah tu apa. Sebab itu yang kan saya pernah sebut, antara punca kekeliruan pada zaman ini, dia tak boleh beza antara amal dengan akidah. Faham? Akidah lain, amal lain. Bila satu orang buat satu amal, dia sebut satu perkataan. Jadi perkataan itu menanggung makna betul, perkataan itu menanggung makna salah. Faham? Maka perkataan itu menanggung makna syirik, perkataan itu menanggung makna tidak syirik. Ada dua, ikut niat dia. Sebab itu kita kata semata-mata dia sebut perkataan tu, dia tak terus jadi syirik. I'tiqad dia tu apa? Faham? Ketika dia sebut tu, i'tiqad dia apa? Jadi kalau kita tanya soalan, apa hukum sebut perkataan ni? Orang tu kata hukumnya haram. Dia sedang menjawab hukum fiqh. Sebab haram, halal hukum fiqh. Faham? Apakah hukum sebut perkataan ni? Syirik. Tak betul, faham? Sebab syirik adalah jawapan bagi apa? Jawapan bagi soalan akidah. Faham? Kafir, sesat. Jadi oleh kerana tak boleh mencampur adukkan antara perkara akidah dengan fiqh, jadi mudah membid'ahkan orang atau mengkafirkan orang. Contohnya, apakah hukum mencium batu nisan kubur? Dibahaskan. Syirik. Jawapan tu tak betul. Jawapan yang betul, sunat, makruh, haram. Sebab dia kan amalan. Cium, amalan. Jadi bagilah jawapan haram ke, makruh ke. Itu baru jawapan yang betul. Faham? Apakah hukum i'tiqad batu ni bagi kesan? Baru betul. Syirik. Okey, dan seumpamanya. Jadi kena bezakan. Kalau tidak, dia jadi celaru. Habis. Semua orang jadi kafir. Wallahu a'lam bissawab.